So yang pertama ialah Facebook group. Maybe kita ramai dah tahu Facebook group ni, tapi sebenarnya ada rahsia dekat Facebook group ni yang ramai tak tahu sebenarnya. So Facebook group ni kebanyakan orang tahu just nak dapatkan info. Dia menyediakan tempat yang kita boleh menghubungkan komuniti yang mempunyai minat yang sama. Okay. So hari ni apa yang kami nak share adalah bagaimana Facebook group ni boleh createkan satu komuniti yang mana boleh menjadi satu, macam kata mudah, satu kolam untuk pelanggan kita dari semasa ke semasa akan menambah. Okay. So kita akan kenapa pentingnya buat Facebook group ni. So sebelum ni ramai orang maybe tahu bahawa nak promote barang, promote di Facebook group orang lain. Kan? Kita terpaksa join group tu, betul. Tapi ada baiknya kalau kita sendiri ada group kita sendiri, komuniti kita sendiri, yang mana fokus yang diberikan adalah barang yang berminat dengan kita. Okay. So sebelum tu Facebook group ni terbagi kepada 3. Yang pertama adalah Facebook group yang diset sebagai public. So jenis public ni adalah jenis yang open kepada semua, boleh join, boleh komen, boleh dapat info, boleh dapat macam-macam info dalam tu. Okay, join sebagai members. Yang kedua adalah Facebook group private, close group, tapi boleh cari. Search. Contoh kumpulan Sarawak, contoh Sabah Sarawak, komuniti usahawan Sabah. Dia check. Tapi in order nak join group tu, dia perlukan link ataupun menjawab soalan-soalan daripada admin yang ditetapkan. Ada satu group yang seterusnya adalah group yang rahsia, yang orang lain tak nak cari pun tak jumpa, hanya by invitation saja. Biasanya grup rahsia ni maybe ada satu grup khas perbincangan yang mana khusus untuk satu topik, ataupun grup sementara yang mana lebih selesa untuk berhubung satu sama lain tanpa diketahui oleh orang lain. So kelebihan mempunyai Facebook group ada 5 sebab yang kita hari ni kena maklum. Kita ada Facebook group sendiri. So yang pertama, kita boleh membina komuniti sendiri. Contoh saya, kalau contoh saya menawarkan financing, okay, saya menawarkan saya mau buat sales, saya tak boleh terus direct pada servis yang saya buat. Saya kena buat group yang group tip mendapatkan personal financing mudah. So benda tu boleh track. Itulah headline yang saya letak kat group saya. So orang lebih mudah untuk join. Seterusnya dalam grup ni juga kita boleh sambil mempromosikan barangan dan servis yang kita offer. Okay. Tapi itu kita juga boleh mempromosikan jenama perniagaan dan feedback. Feedback yang paling penting adalah daripada kita punya pelanggan sendiri, ialah forum perbincangan idea dan permasalahan. Sama seperti khusus pada ini, kami juga menyediakan Facebook group khas private kepada Agrobank, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh nanti check balik video ni. Jika ada sebarang permasalahan, tak faham, tak clear, boleh tanya selepas ni di Facebook group yang kami akan invite nanti selepas habis program. Dan yang paling best, Facebook group ni adalah kita punya kira macam rumah kita, dan kita boleh tambah pelanggan baru perniagaan kita. So orang kalau yang baru join, dia berminat dengan apa yang kita offer, dia akan join, dia akan dapat info, dia akan start dah tahu awareness dan interest, dan seterusnya dia akan buat action lah macam mana saya nak boleh jadi. So cara membina Facebook group sangat mudah. Dia ada beberapa step yang perlu kita buat. First, kalau tengok di facebook.com, belakang kiri ada ruangan, ada gambar, boleh tengok gambar group tu. Just create gambar tu, just create group. Yang kedua, namakan group. Okay, cadangan kami jangan terus spesifikkan untuk membuat nama group bisnes kita. Cari nama yang mana umum, faham dan boleh join. Contoh, saya menyediakan catering. Saya menyediakan catering, saya jual nasi Arab. Okay, so group saya tak boleh buat nasi Arab Sean. So orang tak nak join. So orang terus mindset akan cakap, ni mesti nak jual barang dia, tak boleh. So maybe boleh buat group resepi nasi Arab daripada Libya, Lebanon, contoh resepi. So kita boleh sharekan tip dalam ni, dan sama-sama kita boleh generatekan potential prospek yang kita ada. Dan seterusnya kita boleh ajak admin atau partner kita untuk join dalam group ni. Select privacy. Ini privacy yang saya beritahu tadi. Kita kena decide nak Facebook group kita ni open kepada semua ataupun private.
Dan so bila dah private, adakah private ni boleh dilihat oleh orang, dijumpai orang, desa jumpa, ataupun tak boleh jumpa langsung. So kena decide, strategi dia berbeza-beza. So saya akan ada contoh Facebook group yang setkan sebagai private tempat ni. Klik create group. Okay, dah siap, dah isi info semua ada, create, and then choose cover photo. Cover photo sangat penting untuk menarik perhatian komuniti dalam Facebook group tersebut. Tadi Cik Hairul ada share pasal di Canva. So di Canva juga tuan-tuan dan puan-puan boleh createkan cover foto. Dah ada dah template tu, just masukkan gambar, isikan apa, nama grup apa, maybe ada website, kalau letak website, ataupun boleh gambar produk yang boleh menarik perhatian orang lah. So boleh tengoklah, choose foto, group foto, my photo, atau choose illustration. Dan selepas dah bina semua, masukkan description. So biasanya kalau komuniti yang dia dah jumpa Facebook kita berminat untuk join, so kita perlu meletakkan description mengenai grup tu. So kalau grup ni khas untuk coaching, grup ni khas untuk dapatkan tips, grup ni khas untuk maybe dapat feedback, forum perbincangan, boleh masukkan di situ. Dan edit group setting, ini semua bahagian yang tadi, private, visible and general. And then di sini dah masuk general, dan boleh tekanlah ini contoh setting yang perlu kita buat. So text, kita ada text. So text ni, ruangan text ni adalah contoh kalau kita set public So kadang-kadang orang, komuniti, maybe dia tak tahu nama grup kita. Dia nak join grup kita tapi dia tak tahu apakah nama grup kita. So di text ni adalah ruangan untuk membantu orang awam jumpa grup kita. Contoh, boleh letak tag personal financing, pakar kewangan, tag-tag yang ada lah, yang relate, keyword yang relate dengan mereka. Dan bestnya Facebook group ni, jika kita telah mempunyai Facebook page, so maybe tuan-tuan dan puan-puan boleh linkkan dengan page. So maybe Facebook page yang akan di-share oleh Cik Hairul nanti, cara nak create pasal detail pasal Facebook page. So ni case study yang kita dah buat through Facebook group saja. Case study jual video kemahiran, sebenarnya kita terjual kepada 900 orang. So apa strategi yang Cik Hairul buat adalah membuatkan satu Facebook group untuk memberikan khusus online sport massage. So semasa PKP tu alhamdulillah seramai 900 orang telah mula subscribe dan join grup ni, dan grup ni adalah grup private, hanya yang berbayar saja boleh join. Ini adalah salah satu channel marketing yang kita boleh buat untuk lebih pada consultation. So dalam manage group ni, so alhamdulillah kalau tengok sekarang grup ni dah ada 898 orang yang telah join, dan ada yang request 39 orang masih belum approve. Nama dia adalah khusus Advanced Sport Massage Online. So seperti yang saya cakap tadi, so nama grup tu adalah sangat penting. So tak boleh terus direct perniagaan kita apa semua, just masukkan contoh nama general khusus Advanced Sport Massage Online. So orang akan tahu ini adalah satu grup yang mengajar advanced sport massage. So lifetime earning ada di semasa PKP, daripada grup ini saja telah berjaya generate sales banyak RM115,680. Inilah soalan tadi Coach Sean tanya tadi, macam mana nak boleh buat generate income. So ada apa idea? So ini adalah cara-cara dia, macam mana kita yang mudah kita create sendiri collab pelanggan kita, kan? Nama penting, create sikit demi sikit, masukkan sikit, kena invite sikit orang lain join, buatkan aktiviti, so at least orang tahu. So kita ada beberapa group yang ada di Facebook sekarang. So macam Cik Hairul pernah share dengan saya pasal Kak Su, Cik Hairul? Kak Su. Ya, Kak Su. Kak Su pun dah ada dalam berapa ribu orang yang nak join memberi berbayar. So mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan macam mana untuk generatekan income. So dengan Facebook group saja boleh generate income. Lagi dengan komuniti kita sendiri lebih mudah. Kalau kita sendiri yang createkan komuniti tersebut berbanding dengan komuniti orang lain, kita nak masuk, maybe dia punya engagement sedikit kurang. Ada strategi yang berbeza daripada itu. So tadi saya dah sharekan strategi mempromosikan kita create Facebook kita sendiri. So dalam masa kita create tu, maybe kita punya communities, members maybe belum ramai lagi, kan? Jadi biasa dalam proses untuk menambahkan orang, nak buat konten, nak buat apa semua, kita perlukan masa untuk menambahkan komuniti kita. So cadangan kami adalah
join group Facebook group yang di luar yang offer yang lain-lain. So mudah je join FB group. Contoh tadi, kalau saya memang seorang usahawan, saya ingin berniaga, saya ingin mempromosikan barangan saya. So di sini adalah tip-tip yang mana tuan-tuan boleh tengoklah. First, just keyword tu kat atas ni, boleh tengok kat atas tu, start jual beli je. Jual beli, buy sell, iklan, jualan, suri rumah, siapa customer avatar kita yang tadi Cik Aero dah share. Okay, one dah tekan, dah masukkan dia punya jual beli contoh, klik search, dia akan keluar beribu group yang kita boleh join. Tapi group macam mana kita nak join? Kan itu yang soalan dia. So just klik belakang ni join, kita tempatkan customer avatar kita boleh join at least kurangnya 50 group lah. Jika awal ni maybe start dengan 10, seminggu, 20, at least kita ada tempat tapak lain yang kita boleh promotekan. So tadi soalan yang saya tanya tadi, which group to join? Nak join group besar ke, group kecil ke, group macam mana yang sesuai? So first kita kena tengok customer avatar kita. So customer avatar kita adalah contoh tadi produk keripik pisang, maybe kita boleh buat iklan produk semualah. Tapi tak semesti semua group yang ada kita boleh join. Macam group kereta kita join tak sesuai lah. Jual beli handphone tak sesuai lah, dia lebih niche lah. So apa yang dia betul kat sini, forget about less than 2,000 members. So terlalu sedikit untuk join. Ada group yang 1 juta, maksudnya lebih besar group yang kita join, lebih tinggi potensi prospecting dia. Dan pastikan group yang kita join ni benarkan kita post something lah. Ada group yang besar kadang dia tak bagi kita, so no point kita join group tu untuk mempromosikannya. So kita ada 2 contoh kat sini kalau tuan-tuan boleh tengok. So contoh saya tadi jual keripik pisang kan, jual keripik pisang. So 2 group yang ada, satu group iklan jual beli satu, yang ada members banyak 87,000 orang members dalam group ni. Okay, dan dia adalah produk di Malaysia dari bawah tu, dan dia aktif 10 lebih pada 10 post nanti. So bawah ni grup jual beli kereta dah terpakai, grup 15,000, 10 plus 4 post dia dalam Malaysia. Tapi grup mana yang kita nak join sebenarnya? Atas ke bawah? Kalau kita jual pisang, kita boleh join yang atas lah. Dan tak sesuai kita join grup bawah, sebab grup bawah ni ialah grup jual beli kereta terpakai. So kalau kita promote kereta pisang, pelik lah nanti. So contoh yang lain, kalau kita memang relate dengan bisnes otomotif ke apa, kita boleh join grup ni. So yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan kena tahu setiap grup luar yang telah di-createkan oleh admin mereka masing-masing, biasanya mereka akan letakkan syarat-syarat untuk beriklan. Contoh description, kepada yang ingin beriklan di grup ni ada 2 syarat yang perlu anda buat. Yang pertama, sila add 200 rakan anda masuk ke grup ni. Jika malas, add rakan boleh mohon ID berbayar dari admin, sila WhatsApp admin. So ini cara dia generate income through Facebook group dia. Okay, yang saya sharekan tadi. So kalau kita rajin, kita invite 200 kawan kita. Tapi kalau kita nak cepat nak promosikan, kita just contact admin dan terus bayarlah. So ini antara syarat-syarat yang diorang letakkan. Biasanya bayaran ni RM50, RM100 untuk 1 tahun. So bergantung pada grup yang kita nak join. So ini adalah antara Facebook group yang ada untuk periklanan. Contoh kalau kita nak beriklan ke, atau dia buat part time ke, nak join group, ini ada 40 nama. So kita dah listkan, ada yang tinggi, ada yang 4,000, ada yang 10,000 orang. So boleh tengoklah kat sini. Dia ada sebenarnya beribu group yang ada, Facebook group yang ada. Tapi ini antara yang kita sempat tu screenshotkan. So boleh tengok iklan untuk semua Bro Rich Business Facebook iklan, Bazar Ramadan, Bazar Sebeneka, Bazar Shopping. Tengok pada niche group tu masing-masing. Bisnes satu Malaysia, bisnes SIM card untung lumayan. So ini untuk lebih kepada SIM card lah. Buat duit online. Contoh buat duit online ni satu group yang menawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada segmen agent atau stokis. So itu boleh sharekan kepada mereka lah, ada potensi peluang menjadi usahawan. Cerita kedai kita bisnes di billboard, extra income, free iklan bisnes tanpa ID. Yang ni kadang-kadang nak beriklan kena ada ID. So dia tawarkan free iklan ni tanpa ID, free iklan from business. So yang paling best, banyak group yang famous adalah geng bisnes cikgu-cikgu lah. So ikut pengalaman kami, memang cikgu-cikgu ni suka berbelanja juga sebenarnya.
So join group cikgu-cikgu ni maybe berpotensi mendapat prospek daripada cikgu-cikgu. Geng Business History, Gerban Online Sedunia, Group For You Biz, grup iklan gempak, grup iklan terhangat. So dia ada macam-macam grup yang ada. Ini adalah yang kami listkan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So 40 grup ni maybe boleh tuan-tuan dan puan boleh join, ataupun ada option lain boleh join juga. Dan seterusnya dia antara features baru. Tadi kita dah belajar, kita create Facebook group kita sendiri. Okay. Yang seterusnya kita belajar, kita boleh kena join group orang lain. So why kita nak join? Kan susah kan sebenarnya. Kalau contoh saya dah join 50 group, takkan saya nak kena buat posting satu persatu. Kan? Kalau 50 group dah join, 50 posting dah satu masa saya buat. Memang tak efektif. Sebab kita post benda yang sama dan produk yang sama 50 group berulang kali. So, kelebihan lain yang diberikan di Facebook adalah diberi nama adalah Facebook Marketplace. So, Facebook Marketplace merupakan tempat jual dan beli yang dikhususkan untuk para pengguna Facebook, kerana inilah platform jual beli. So, dia lebih kepada C2C punya platform lah. Macam mudah tapi di Facebook, mudah.com tapi di Facebook lah. So, boleh buat jual beli. Nak cari barang pun boleh, nak jual barang pun boleh kat sini. So antara step yang boleh dibuat kalau tuan-tuan pun ada servis atau barangan yang nak jual, so boleh pergi ke bahagian marketplace dan create new listing. So once create sekarang, dia ada function baru, dia suruh kita decide kita nak mana, kita nak jual barang ke, kita nak jual kenderaan ke, atau nak jual property. So biasanya kalau kita barangan tersebut, kita ke item for sale lah. So once dah masuk kepada item for sale ni, so dia Facebook akan minta kita isikan detail apa yang kita nak promotekan di marketplace. So yang pertama kita kena letak gambar produk lah. So di ruangan ni marketplace hanya membenarkan gambar sahaja. Video tak benarkan lagi. Dia cuma benarkan gambar, maksimum 10 keping gambar. So bila 10 keping gambar ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tadi dah belajar di Canva. Okay, dia belajar di Canva. And then di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh create gambar-gambar menarik lah untuk menarik perhatian bakal prospek yang ada. So kita dah belajar AIDCA, kita kena letak headline promosi. So that's why kita belajar AIDCA. Di sini kita akan letak headline promosi kita, harga jualan dan detail produk di sini. Okay, once dah isi semua tu, dia akan nampak ini contohlah salah satu klien kita lah, DC Cosmetic. So dia nak jual, dia nak promote secara percuma di marketplace. So apa dia uploadkan 7 keping gambar punya produk yang ada. So title set Bixi Viral, RM1 dan kategori dia. So once dah masukkan semua gambar produk ni, kita kena suruh description. So description ni menarik perhatian orang juga. Once headline dah menarik, orang akan start baca lah copywriting yang kita tulis. So dari situ kenapa basic namanya. So benda ni ada detail yang dibuat oleh kita untuk mempromosikan. Dan lepas dah siap copywriting yang menarik dan boleh tengok, semak, kita boleh kaji adakah okey ke tak. And then kita kena masukkan product tags. Product tag ni apa? Product tag ni adalah untuk kemudahan orang ramai jika tak jumpa direct produk kita. Contoh kalau saya just start DIY atau usahawan atau viral, so maybe saya punya produk ni akan termasuk dalam golongan untuk search tu. So di situ boleh bantu untuk orang ramai untuk jumpa produk kami. So that's why product tag ni sangat penting. So dia maksimumkan 20, masukkan apa yang keyword yang penting. So kosmetik murah, viral, diksi, usahawan ataupun produk murah macam-macam, produk financing. Contoh online tutorial, kerja dari rumah, income besar atau macam-macam copywriting kita masuk, just masukkan dan kita kena tengok. Kalau tak ada effect, kita kena tukar lah. So tadi kita dah join group kan, dah join group banyak. Kelebihan Facebook Marketplace ni, dia boleh membantu kita mempromosikan produk kita ke seluruh grup yang ada. Kan, ini antara grup-grup yang dah dijoinkan oleh 3B. So iklan niaga punya ada 190,000 members. Iklan free 24 jam ada 88,000, 32,000. Iklan bisnes anak Melaka, iklan banyak 118,000. So just tickkan bulat ni, birukan dia, tik. Dia boleh pergi ke sampai maksimum 20 grup. Dan di situ tuan-tuan dan puan-puan, just terus satu copywriting yang disediakan boleh pergi ke semua grup yang disediakan. Okay, so tuan-tuan dah boleh tengoklah kat situ. So Wan dah masukkan semua tu, inilah contoh promosi yang akan keluar. So contoh promosi yang ada,
Kenapa basic namanya? Sebab saya basic ni memang sesuai. So apa yang kita setkan tadi, dia akan nampak lah di ruangan ni. So tuan-tuan boleh isi, boleh nampak, dan kita akan di Facebook dia akan bagi laporan lah. So benda ni, reporting ni sangat penting. Sebab reporting ni kita boleh tengok lah berapa orang komen, adakah ada ni. So pembelian yang berlaku, dia akan terus menuju ke Facebook Messenger kita. So dari Facebook Messenger kita akan communicate lah. So dia communicate, jika boleh terpulang kepada tuan-tuan puan-puan untuk closekan deal, sama ada closekan di Facebook Messenger ataupun di WhatsApp lah. So ini antara platform zero cost marketing yang kita share, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan di ruangan Facebook. So antara tip dan trik yang boleh digunakan, first yang diberitahu di sini adalah different location. Maksud location ni bukan semata-matanya tempat lah. So different location boleh digunakan Facebook group yang lain. Okay, Facebook group yang lain ataupun kawasan group lain, bisnes cikgu, demografik yang berbeza. Keyword, target at least 20-30 group. So keyword kita dah join kan, so kita dah masuk, dan bila dah masuk join 20 ke 30 group, so kita boleh tukar-tukar keyword atau copywriting yang kita buat. Kita boleh study sebenarnya. So kita boleh buat A/B testing. So A/B testing ni yang mana tuan-tuan boleh tahu sekarang headline kita ada macam idea tadi. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dah share, ada macam-macam. Boleh share yang mana tuan-tuan boleh tengok maybe idea produk terus ada banyak kan. Sekarang kita listkan 3 tu, kita try mana yang boleh convince orang. So kita kena selalu try sebenarnya. So try keyword yang berbeza-beza. Dan yang paling penting, kena istiqomah ketika kan. Tak boleh kadang-kadang kita jumpa orang kan, saya jumpa klien kadang-kadang, saya dah buat dah semua tu. Mereka tanya berapa kali dah buat? Sekali dia cik, sekali sebulan. Tak boleh. Sebab sebabkan dia zero cost marketing platform, so dia dah percuma. So kita kena mendisplaykan diri kita. So at least sekurang-kurangnya 2 kali saja satu minggu kan. Jadi kita dah tahu tadi hari yang paling bagus adalah Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita postkan time tu. Khamis, Jumaat, kita pilih mana yang free. So Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, and then terus buat dekat postkan time yang kita bagi 1 hingga 4 petang lah. So itu adalah tip-tip yang kita dah bagi yang boleh diguna pakai terus selepas ni, tuan-tuan dan puan-puan.